Baik, Assalamualaikum. Kita sambung pada subjek Jawi. Subjek Jawi ni kita sambung lagi tajuk yang ke-5 dalam tajuk besar bacaan, hukum bacaan. Hukum bacaan yang ke-5 iaitu homograf. Apa itu homograf? Nombor 1, pengertian homograf ialah ejaan yang sama pada asalnya tetapi membawa maksud berbeza. Saya ulang lagi, ejaannya sama pada asalnya tapi membawa maksud berbeza. Ia terbahagi pada dua. Awak tengok yang tepi sekali sebelah kanan tu, homograf terbahagi pada dua. Dia dah buat peta dah, hakiki dan tidak hakiki. Okey, kita tengok pada homograf hakiki. Homograf hakiki ialah perkataan yang sama ejaan tapi berlainan bunyi. Kalau saya dekat dalam kelas, saya dah suruh awak bulat dah ni. Apa beza dia antara hakiki dengan tidak hakiki kan? Perkataan yang sama tapi berlainan bunyi, maka dibaca mengikut maksud perkataan di dalam ayat. Contoh kalau ayat tu kita sama hurufnya sama, tapi kita tengok ayat tu sesuai tak dengan bunyi yang kita sampaikan. Yang kedua, homograf hakiki ni ialah boleh berlaku pada kata dasar. Okay, kita tengok contoh pada muka surat 9. Homograf hakiki. Contoh, ejaan Jawinya ialah biru. Biru. Ejaan Jawi untuk yang hampir sama. Biru. Biru untuk maksud warna. Biru mungkin dari segi kumpulan kan, makna dia biru. Biru ada unit-unit. Unit akademik ke, unit sosial ke, tu makna dia lain, bunyi dia hampir sama bunyi. Okey, yang kedua, contoh yang kedua, sesi dengan sisi. Kalau sisi tu dia berkait dengan tempat kan, tempat seseorang tu. Saya berada di sisi ibu. Kalau sesi ni umpama macam nak bezakan masa. Sesi petang, sesi pagi. Macam tu. Okey. Contoh yang ketiga, yang warna hijau, bina dengan bena. Bina tu kita bina bangunan. Kalau bena tu macam yang kalau awak tengok dekat sekolah-sekolah, kalau ada bena macam rentang, kain rentang dia tulis iklan-iklan, tu namanya bena. Okey, yang keempat, tuntun dengan tonton. Tuntun. Makna dia lain tapi bunyi yang sama. Seterusnya, burung dengan borong. Awak tengok ejaan Jawi dia sama kan, tapi bunyi dia lain. Ejaannya sama, bunyinya lain. Satu burung untuk binatang dan satu lagi borong untuk kalau awak pergi membeli belah. Jadi contoh ayat dia macam kat bawah tu. Logo biru ataupun logo biro berwarna biru. Tu macam dia cakap maksud setiap kumpulan masing-masing. Logo biro berwarna biru. Macam bening kan ayat dia. Nombor 2, saya membeli burung di pasar borong. Jangan salah bunyi sudah. Okey, yang ketiga, homograf hakiki juga boleh berlaku kerana terdapat imbuhan awal atau akhir. Mungkin ada ditambah kat depan ataupun belakang perkataan tu. Pun boleh jadi homograf hakiki. Contohnya, markah, merekah. Kan? Markah, merekah. Sembilan, sambilan. Dia tengok pada ayat tu. Golongan, gulungan. Gulungan, G-U-L-U-N-G.
Gulungan tu adalah macam awak gulung tikar, gulung kapet. Kalau golongan, satu kumpulan. Golongan muda, golongan orang tua. Tu golo. G-O. Pengkalan dengan pangkalan. Pangkalan ikut macam kiraan sesuatu ukuran. Kalau pengkalan ni macam tempat. Pengkalan kapal, tempat-tempat perkapalan. Yang terakhir, menghebahkan dan menghibahkan lain. Menghebah tu macam menyebarkan, menghibah memberi sesuatu dengan pampasan duit. Duit kan. Contoh ayat bukan sambilan. 9 orang pekerja sambilan bekerja di situ. Nampak macam pening. 9 depan tu 9 orang pekerja. Pekerja sambilan bekerja di situ. Nombor 2, juru audit hanya memberi 30 markah kerana dinding rumah tersebut merekah. Kena faham. Dia bagi 30 markah pada mungkin dia ada sesi pertandingan kan buat banner rumah. Jadi juru audit ni dia bagi 30 markah pada orang yang banner rumah ni kerana mungkin rumah tu itulah dia kata tadi merekah. Baik-baik markah 50 dapat 30 kan. Homograf tidak hakiki. Homograf tidak hakiki apa dia? Apabila perkataan dimulai dengan suku kata konsonan tambah vokal tambah konsonan pada vokal A saja. 2, mengikut kaedah asal huruf alif perlu digugurkan. Namun apabila perkataan tersebut memberi makna yang lain, maka huruf alif hendaklah dikekalkan. Kalau ada makna lain, huruf alif tu kena kekalkan. Kalau pada yang asal, huruf alif tu digugurkan. Okey, contohnya ejaan Jawi untuk pentas dengan pantas. Kalau dua-dua tak ada alif, awak tengok kat situ perkataan alif dia. Kalau tak ada alif, maknanya tetap pentas. Pentas, bukan pantas. Kalau nak jadikan pantas, kena tambah alif. Okey. Resmi. Resmi dengan rasmi. Resmi makna dia lain tau. Rasmi lain. Kena tambah alif. Sembung dengan sambung. Jangan tak letak huruf alif. Kena letak alif untuk perkataan sambung. Sembung ada makna dia. Sembung. Cuba tanya mak ayah apa makna sembung. Tendang dengan tandang. Kena tengok ayat yang kita buat tu lah. Sebab tu kena jaga untuk homograf hakiki ni sama ada huruf tu kena tambah alif atau tak. Pada asalnya tak ada alif. Kalau tak ada alif makna lain. Kalau tambah alif makna lain. Dua-dua boleh guna. Kempung dengan kampung. Kan? Nampak macam kampung yang kempung tu. Tapi makna dia lain. Kena dekat dalam homograf hakiki ni kena tengok pada perkataan tu. Tambah alif ke atau kekalkan alif ke atau gugurkan alif tu. Pesanan dia yang ketiga untuk homograf tidak hakiki. Memasukkan huruf alif pada suku kata terbuka yang berbunyi A pada akhir perkataan homograf. Ada perkataan tertentu. Contoh, untuk homograf hakiki, buai. Buai untuk buai. Kan, main-main buai. Kalau tambah alif pada akhirnya, jadi buaya. Kena tambah alif. Kalau tak letak alif, jadi buai. Kalau tambah alif, buaya. Untuk contoh yang kedua, puas. Kalau tambah alif, jadi puasa. Dan contoh ketiga untuk homograf tidak hakiki yang akhirnya kena ada huruf alif, bias dengan biasa. Setakat ni dulu kita belajar untuk
subjek Jawi. Jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum.